الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu laksanakan? Sesungguhnya amat besar kebenciannya di sisi Allah mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka laksanakan. Ini bila kata kursi, tuan-tuan dan kuasa, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita syukur banyak kepada Allah. Allah masih lagi bagi sedikit lagi peluang kepada kita, yang peluang itu tak lama dah, iaitu peluang dapat menghirup udara di atas muka bumi ini, peluang bangun bangkit tidur. Kita tengok boleh bangun lagi kan. Ini satu nikmat, yang mana nikmat ini bukan saja-saja Allah bagi. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu menyangka kami ciptakan kamu sia-sia sahaja dan kamu tidak akan dikembalikan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia masuk ke sebuah ladang kurma, dia tengok burung-burung yang berada berterbangan di dalam ladang kurma. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku ni jadi burung tersebut. Pasal apa? Pasal tak kena apa, tak kena berjawab dengan Allah. Tetapi kita yang disebut manusia ini, yang mana Allah secara tegas menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Itu matlamat hidup kita. Lantas tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, hidup yang Allah bagi ini, adakah kita telah sempurna matlamatnya, iaitu mengabdikan diri kepada Allah? Kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang sentiasa rindukan kepada Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran, tuan-tuan. Baca Ustaz, baca surah apa? Baca Qul Huwallah, Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Takut tak ikhlas, tak nak baca. Duk tak ikhlas itu. Sangat rugi orang yang tidak hidup dia tidak didampingi dengan Al-Quran. Sangat malang orang yang di rumahnya tidak dibacakan Al-Quran. Tiap-tiap hari nak baca. Dia bukan seminggu sekali. Ada orang tunggu hari Khamis malam Jumaat, itu pun baca Yasin. Mudah-mudahan peringatan ini untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan sekalian. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW mengingatkan, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zaman la yabqa min al-islam illa ism. Sudah hampir tiba suatu zaman, kata Nabi, yang mana ketika itu tidak ada lagi yang ada dalam Islam kecuali namanya sahaja. Wala yabqa min al-Quran illa rasm. Tidak ada yang tinggal dalam Al-Quran kecuali tulisannya sahaja. Masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid mereka ketika itu megah tetapi kosong daripada petunjuk.
علماؤهم شر من تحت علماؤهم شر من تحت أديم اسمه أن السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. Ulama mereka merupakan makhluk yang paling jahat di bawah langit. Dari mereka, daripada ulama ini keluar fitnah, dan kepada mereka juga kembali. Tuan, di dalam hadis ini Nabi nak beritahu akan tiba zaman, dan apa yang Nabi sebut ni semua sedang berlaku. Yang pertama, tidak ada yang tinggal dalam Islam kecuali namanya sahaja. Nama, Masya Allah, nama sahabat nak confirm syurga, tapi semayang pun tak. Nama ulama besar dalam IC tengok agama Islam, tapi bila tanya what is Islam, tak tahu nak cerita apa dia Islam. Yang kedua, kata Nabi, Quran hanya tinggal tulisan. Quran tulis dalam frame. Pasal apa? Nak halau syaitan. Dan kadang-kadang dia lupa dia adalah syaitan. Quran hanya dibuat khat, tulis cantik-cantik, tapi makna tak faham. Kadang-kadang gantung Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar, tapi tak faham makna. Quran hanya tinggal tulisan sahaja. Dan yang ketiga, kata Nabi, masjid mereka megah tetapi kosong daripada petunjuk. Masjid ni buat ni, oi, memang hidup yang macam mana pun insya-Allah boleh tahan, kosong. Tetapi yang main sembahyang subuh, kadang-kadang tiang lagi banyak, campur dengan kipas angin. Jemaah tahu mana ada. Dan yang keempat yang lebih merisaukan kita, ulama mereka terdiri daripada makhluk yang paling jahat, yang ada di bawah lapisan langit. Yang paling jahat ulama mereka, yang boleh dijual beli kerana kepentingan dunia, sanggup tidak menceritakan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, menghalalkan perkara yang menguntungkan dirinya, mengharamkan perkara yang merugikan diri dia. Jadi tuan, apa yang Nabi cerita ni sebenarnya sudah berlaku. Daripada ulama inilah keluar fitnah. Oh, dah ustaz ni kata, ustaz ni kata boleh, cukup bahaya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah dengan sikit banyak bersama-sama kita mengingatkan diri kita. InsyaAllah kita sambung balik kitab kita. Kita dah habis membincangkan tentang Yahudi Bani Nadir, Yahudi yang kedua. Bagaimana mereka juga diusir menerima nasib seperti mana Yahudi yang pertama yang kita dah bincang, Yahudi Bani Qainuqa. Mereka diusir dengan hinanya, dan kebanyakan ketua-ketua mereka Yahudi Bani Nadir ni mereka pindah, mereka duduk di Khaybar. Mereka pindah, mereka duduk di Khaybar. Dan insyaAllah kita akan bincang tentang Yahudi yang ketiga, iaitu Yahudi Bani Quraisyah. Sebelum nak menceritakan tentang Yahudi Bani Quraisyah ni, kena cerita satu peperangan yang cukup terkenal, yang saya yakin dan percaya tuan-tuan semua pernah dengar. Berpunca daripada peperangan inilah ada tindakan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraisyah. Apakah peperangan tersebut? Peperangan tersebut ialah peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Pernah dengar kan tuan-tuan? Kalau pernah dengar, kalau ada sekepi getah, kalau boleh tulis apa dia perang Khandaq kan? Kita boleh tulis peperangan Khandaq, ada pakai. Pasal apa dinamakan Khandaq? Pasal apa dinamakan Ahzab?
Peperangan Khandaq dinamakan Khandaq. Khandaq ni dalam bahasa Melayunya iaitu parit. Pasal di dalam peperangan ini, inilah satu-satunya peperangan yang dimulai, yang dibuat, yang dibina, yang digorek parit. Itu pertama makna perang Khandaq. Dan juga makna peperangan Khandaq adalah Ahzab. Apa makna Ahzab? Bukan Azab. Ahzab. Ahzab ni berarti gabungan ataupun pakatan. Kerana peperangan ini yang Rasulullah dan sahabat-sahabat hadapi bukan satu puak, tetapi gabungan beberapa puak. Puak apa? Kita akan tengok sekejap lagi. Tuan perempuan yang saya muliakan, siapa sebenarnya yang menggerakkan perang ini? Sebenarnya di antara pemuka Quraisy dan juga Yahudi Bani Nadir, mereka yang menggerakkan peperangan ini. Orang musyrikin Quraisy, mereka marah, mereka berdendam dengan Nabi kerana sejak perang dengan Nabi mereka tak pernah menang. Dalam perang Badar mereka kalah. Dalam perang Uhud, walaupun mereka klaim mereka menang, tetapi mereka tak bawa balik pun harta rampasan, tak bawa balik pun tawanan perang. Malah Nabi SAW mengejar mereka lagi. Nabi pun tentera-tentera yang terlibat dengan peperangan Uhud hambat. Kita tengok ada dia berbalik betul ke? Contoh nak kata Islam kalau macam mana? Jadi mereka sangat berdendam. Mereka pulang ke Mekah tanpa tawanan, tanpa harta rampasan. Lebih-lebih lagi tak dapat pengetahuan Madinah. So tak menang-menang lagi. Dan begitu juga dengan Yahudi Bani Nadir. Mereka juga ada perancangan untuk menyerang Nabi dan kaum muslimin di Madinah. Kerana mereka sangat-sangat sakit hati, sangat berdendam, sangat membenci Nabi yang telah menghalau mereka keluar daripada Madinah. Yang mana Nabi halau mereka keluar daripada kampung mereka. Mereka terpaksa tinggalkan kebun-kebun, dusun-dusun kurma yang sebenarnya sangat subur. Kurma ni yang sangat subur di Madinah. Tentang ni majoriti wilayah kita Nabi Umrah, yang orang tak beli kurma di Mekah ni, spesialnya Madinah. Ada satu kurma, nama dia kurma ajwa kan. Semua panggil kurma Nabi, yang dia tak boleh tumbuh di tempat lain melainkan di Madinah sahaja. Cuma makan dia kadang-kadang ada kesan sampingan. Rambut gubuk sebab sekilo 80 Tapi Quraisy hadap marah kat Rasulullah ni, dia pun nak serang tak boleh. Pasal dia pun tak ada kekuatan lagi. Pasal Quraisy jumlah mereka hanya di antara 1000 ke 1500 je. Mereka tahu kalau mereka serang Madinah dengan terburu nafsu tanpa memikirkan kekuatan mereka, pasti mereka akan hancur seperti mana hancurnya di dalam peperangan Badar. Dalam keadaan pemuka Quraisy nak fikir-fikir, nak cari jalan macam mana nak buat untuk menyerang Nabi ni, ketika itu juga di desa Khaybar, kebanyakan pemimpin Yahudi Bani Nadir yang usia pula mereka pergi duduk di Khaybar. Khaybar ni tuan-tuan jarak dia daripada Madinah 320 km. Di kota Khaybar ini sedang bermusyawarah beberapa orang pemimpin-pemimpin Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Uyai bin Akhtab. Mereka berbincang, merancang macam mana untuk menyerang kota Madinah bagi menghapuskan kaum muslimin. Akhirnya tuan-tuan, mereka sepakat untuk pergi berjumpa dengan Quraisy di Mekah, untuk ajak Quraisy sama-sama bergabung merancang bagaimana nak menghancurkan, nak menghapuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah seramai 6 orang pemimpin
pemimpin Yahudi Bani Nadir. Di antaranya siapa? Di antaranya Huyai bin Akhtab, Salam bin Mishkam, Salam bin Rabi', dan juga saudara dan Kinana bin Abu Muqay. Juga dua orang lagi pemimpin Yahudi Bani Wa'il, yaitu Hauzah bin Qais dan Abu Ammar. 6 orang ni pergi ke Mekah untuk berjumpa dengan pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Abu Sufyan, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amru, Al-Haris bin Hisham, dan yang lain-lain. Maka bila berjumpa kedua-dua pemimpin ini, satu daripada puak Yahudi, satu daripada Quraisy, maka Huyai bin Akhtab selaku jurucakap Yahudi Bani Nadir yang mai jauh memberitahu hasrat mereka. Tetapi Yahudi yang kata Yahudi ni tuan-tuan terkenal dengan penipu, terkenal dengan tak ada nak percaya. Moga Huyai bin Akhtab ni bila jumpa dengan pemimpin Quraisy, start tipu lah untuk mempengaruhi Quraisy. Dia beritahu bahawa orang Yahudi yang diusir keluar daripada Madinah sedang terumbang-ambing, tak tahu nak duduk kat mana. Dia menagih simpati orang-orang Quraisy. Kata Huyai bin Akhtab, kaum kami sekarang ni dalam keadaan kebingungan. Kami hanya tinggal di satu tempat yang terletak di antara Khaybar dan Madinah. Kerana itu kami minta dengan hormat kepada tuan-tuan, sudilah kiranya tuan-tuan sama-sama kita serang Madinah untuk menghancurkan Muhammad dan seluruh pengikutnya. Oh, Quraisy tuan-tuan, seperti mana orang mengantuk disuruh ke bantal. Dia tak payah pakai bantal, dia nak tu yang tuan-tuan boleh dengar, boleh tak apa, tak ada masalah. Nanti dia nak dengar. Musyrikin Quraisy tuan-tuan, seperti mana orang mengantuk disorongkan bantal apabila Yahudi offer aja untuk sama-sama serang Rasulullah. Alangkah gembiranya Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy yang lain, yang mana mereka juga sebenarnya berhasrat untuk menyerang dan menghancur Rasulullah. Tiba-tiba orang main ajak join sekali. Cantik. Dalam keadaan mereka tak ada kekuatan. Ini sengaja kita pilih sikit peperangan Khandaq, ya. Sebab sebenarnya peperangan Khandaq satu peperangan yang sangat dahsyat. Nabi tension. Bukan tension apa? Tension sebab ini survival Islam. Kalau hancur ni habis. Sebab kali ni orang main tek Madinah. Kalau di dalam peperangan Badar, keluar pergi ke Badar. Kalau peperangan Uhud, pergi ke Uhud. Tetapi di dalam peperangan Khandaq, Nabi dan sahabat-sahabat duduk dalam Madinah, bertahan. Allah habis. Maka Yahudi dan juga Quraisy berbincang sama-sama, berfikir macam mana, apakah perancangan mereka. Di samping itu Abu Sufyan tanya dekat Yahudi Bani Nadir, macam mana adik-beradik apa duduk lagi di dalam Madinah, iaitu Yahudi Bani Quraizah, yang masih lagi ada perjanjian yang teguh dengan Rasulullah SAW. Bila Abu Sufyan tanya dekat Huyai bin Akhtab, Huyai bin Akhtab yang terkenal dengan kelicikan penipuannya, dia kata jangan risau, kami dah berbincang dengan Yahudi Bani Quraizah. Pada tak campur, kami dah bincang dengan Yahudi Bani Quraizah. Bila kita serang nanti Madinah, maka mereka akan menyerang Nabi dan juga kaum muslimin daripada dalam. Huyai bin Akhtab temberan lah siap dengan Abu Sufyan dengan tu, cantik. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, orang musyrik Quraisy, Abu Sufyan pun cerdik juga tuan-tuan. Dia nak test tengok betul ke Yahudi ni. Ini satu yang sangat teruk lah tentang Yahudi ni tuan-tuan. Apabila Abu Sufyan
tes mereka. Abu Sufyan tanya mereka, kamu ahli kitab kan? Kamu adalah kaum yang banyak mengetahui tentang perbezaan pegangan antara kami dengan Muhammad. Kami nak tanya kamu, agama apakah yang lebih baik? Agama kami ke ataupun agama Muhammad? Betul kan? Agama Yahudi ni agama samawi, sama satu kumpul Kristian, Yahudi, Islam. Cuma mereka berlaku penyelewengan. Bila pemimpin Yahudi Bani Nadir ditanya soalan ni, mereka terkejut. Sebab mereka tersepit. Mereka tak sangka Quraisy akan tanya soalan yang menyentuh akidah mereka. Kalau mereka katakan agama Muhammad lebih baik daripada agama berhala yang dianuti oleh Quraisy, berarti menunjukkan mereka memperlihatkan ketidaksungguhan mereka untuk berpihak kepada Quraisy, untuk berpihak kepada tentera bersekutu yang akan dibentuk, yang akan dikepalai oleh Quraisy. Tetapi kalau mereka jawab agama berhala yang menjadi pegangan kaum musyrikin ini lebih baik, ini berarti mereka merendahkan agama mereka sendiri. Tetapi oleh kerana nak menjayakan survival mereka, nak memastikan mereka dan Quraisy berjaya menghancurkan Muhammad, apa jawab mereka? Mereka melanggar akidah mereka sendiri dengan mereka mengatakan agama tuan-tuan lebih baik daripada agama Muhammad. Lihatlah betapa bangsatnya tuan-tuan yang dikatakan Yahudi ini. Akhirnya perbincangan pun dibuat, Yahudi dan juga Quraisy sepakat buat kerja dan merancang apa yang mereka nak buat. Akhirnya keputusan yang dibuat, maka orang Yahudi akan bekerja menarik sokongan di belah utara, manakala Quraisy akan bekerja menarik sokongan Arab-Arab di sekitar Mekah. Itu perancangan mereka dan mereka buat kerja. Dan bila habis syarat mereka berbalik, maka Yahudi ini tuan-tuan, mereka buat kerja sungguh-sungguh. Mereka mendatangi Bani Ghatafan dan kabilah-kabilah di sekitarnya. Dan dipendekkan cerita tuan-tuan, kalau dipanjangkan cerita, lagi saya cakap sama-sama. Tentera yang dapat dibentuk ni tuan-tuan lebih kurang 10,000 orang. Berapa orang Islam yang masih berada dalam Madinah tuan-tuan? Tentera Islam yang berada di Madinah 3,000 orang. 10,000 ni daripada Yahudi Bani Nadir dan juga Quraisy, dan tak cukup dengan tu juga daripada puak-puak Ghatafan. Combine semua 10,000 orang. 10,000 orang. Tuan-tuan bukan yang saya berikan lagi dirahmati Allah. Dalam Yahudi dulu bekerja ni tuan-tuan, dia pergi jumpa macam-macam puak. Mereka pergi jumpa dengan satu puak, iaitu Bani Khuza'ah. Jumpa hal lain semua setuju nak join. Tetapi Bani Khuza'ah ni tuan-tuan, mereka ni ada perjanjian dengan Rasulullah. Mereka ada perjanjian dengan Rasulullah. Jadi Bani Khuza'ah tak setuju, tak mau join. Dan daripada Bani Khuza'ah ni lah Nabi tahu Bani Khuza'ah bila Yahudi main approach, mereka tak setuju. Tak cukup dengan itu, mereka nak wakil pergi bagi tahu kat Nabi tentang perancangan Yahudi dan Quraisy untuk menyerang Madinah. Daripada Bani Khuza'ah ni lah Nabi dapat tahu bahawa Madinah nak diserang. Bani Khuza'ah dasar mereka bersangkut. Maka apabila Nabi SAW dapat tahu, maka Nabi syura dengan sahabat-sahabat. Nabi mesyuarat dengan pemuka-pemuka, sahabat-sahabat, ketua-ketua daripada kalangan Muhajirin dan Ansar seperti biasa tuan-tuan, ahli-ahli syurga. Berbincang dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Osman, dengan Ali, dengan Abdul Rahman bin Auf. Salman Al-Farisi pun ada sekali, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudayr, Al-Mubab bin Al-Munzir, dan lain-lain lagi.
Sebab sahabat-sahabat ni tuan-tuan, mereka sangat hormat dengan Nabi, dan di waktu yang sama mereka juga mempunyai pandangan, fikiran yang bernas. Nabi ajak kepada kita apa tuan-tuan? Syura, masyarakat. Dalam banyak hal kena syura tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak view kita macam ni, orang lain nampak macam ni. Bila di combine tu, insya-Allah kita akan dapat satu keputusan yang lebih baik. Maka Nabi berbincang dengan mereka, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang, untuk menghadapi tentera Ahzab ni. Apakah mereka perlu keluar daripada kota Madinah dan berperang dengan perang dengan musuh seperti yang mereka buat dalam peperangan Badar dan Uhud, ataupun mereka bertahan dalam kota Madinah misalnya. Dan masing-masing berpeluang pandangan pendapat, akhirnya dipendekkan cerita. Kesimpulannya, pandangan yang diterima, mereka memilih kali ini untuk bertahan daripada dalam kota Madinah. Pasal apa tuan? Di antaranya sebab musim kemarau, makanan tak cukup dan sebagainya, jadi mereka bertahan di dalam kota Madinah. Apabila keputusan dah diambil untuk bertahan dalam kota Madinah, maka saat inilah munculnya seorang manusia yang semua kita kenal, mencadangkan parit untuk dikorek, iaitulah sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibuat parit di pintu masuk Madinah tu. Yang dia tu okey, dia kepung di bukit, jadi yang open tu buat parit. Dia buat 16 km kau buat parit. Maka caranya Salman Al-Farisi ni walaupun agak pelik, tetapi Nabi gembira dan Nabi terima caranya. Sebab tak pernah dia orang Arab berperang tengok jumpa parit. Tapi ini adalah Farsi. Sebab Salman Al-Farisi ni main daripada Farsi. Sekejap ni kita akan detail siapa dia Salman Al-Farisi. Tuan mohon yang saya muliakan, maka arahan untuk mengorek parit dikeluarkan. Maka macam-macam peralatan dah dibawa, dan termasuk peralatan-peralatan ini tuan-tuan dipinjam daripada Yahudi Bani Quraisy yang terkenal, yang memiliki macam-macam peralatan yang canggih. Saja kita nak sebut sikit siapa dia Salman Al-Farisi. Sebab ini sahabat yang hebat tuan. Salman Al-Farisi, beliau berasal daripada Parsi. Beliau wafat di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Iran, Parsi Iran. Syiah, di antara sahabat yang diterima 4 orang. Di antaranya Salman Al-Farisi. Bersepok main ke sana. Salman Al-Farisi. Nak cerita sikit, kita ada sikit ke pasal Salman Al-Farisi, cerita banyak. Salman Al-Farisi ni tuan-tuan, dia asal daripada Parsi, daripada Asfahan, daripada kampung Jaya. Ayah dia adalah seorang ketua kampung, dan juga ayah dia orang yang paling kaya dalam kampung dia, orang yang paling ada kedudukan di kampung dia. Dan ayah dia sangat sayang, sangat cinta dengan Salman Al-Farisi, sayang sungguh. Salman Al-Farisi inilah adalah makhluk Allah yang paling dicintai oleh ayah dia, sayang. Dan ayah dia ni ada satu pekerjaan utama dalam masyarakat dia. Ayah dia adalah penjaga api Majusi. Orang Majusi ni sembah api tuan-tuan. Salman Al-Farisi cerita dia sangat tekun dan taat kepada agama Majusi pada mulanya, sehinggalah akhirnya dia dilantik menjaga api yang kami sembah. Saya diwakilkan, kata Salman Al-Farisi, untuk memastikan api itu sedetik pun tak terpadam. Tapi api-api di Majusi terpadam sedetik dan pada masa bila? Pada masa hari kelahiran Rasulullah SAW. Kata Salman Al-Farisi, bapa saya ada memiliki beberapa ladang dan hasil dia cukup banyak. Bapa saya di samping kerja jaga api ni, bapa saya juga mengusahakan ladang untuk kami sekeluarga. Satu hari kerana terus sibuk
dan tak sempat nak pergi ke ladang, kata Salman Al-Farisi, maka ayah aku kata dekat aku, wahai anakku, sebagaimana kamu tengok ayah tengah sangat sibuk ni, tak ada nak pergi tengok ladang kita, hampir tolong tengok sah, dan hang tolong uruskan ladang kita. Maka aku pun sebagai anak yang taat, aku keluar pergi ke ladang. Ini bermula cerita Salman Al-Farisi ni. Dalam perjalanan melintasi nak pergi ke ladang tu, aku melintasi sebuah gereja Kristian. Melintasi gereja Kristian dan aku mendengar suara mereka sedang bersembahyang dan aku tertarik. Dan sebenarnya aku tak pernah tahu apa-apa pun tentang agama Kristian. Masa tu masih lagi agama Kristian ini dipegang atau diamalkan dengan cara yang betul. Begitu juga dengan agama-agama lain, lantaran kerana aku ni sebenarnya ayahku sayang aku sangat dan aku dikurung sebenarnya dalam rumah lama. Ayahku pun tak bebaskan aku sangat. Jadi bila aku dibebaskan, tengok cantik ni cara mereka bersembahyang. Dan aku pun masuk nak tengok, dan aku dapati aku sangat kagum dengan cara sembahyang mereka. Aku lupa sembah api. Lupa aku nak kena jaga Tuhan aku takut padam. Bila aku masuk je dalam gereja mereka, demi Allah, agama ni lebih baik daripada agama aku. Dan aku tidak akan tinggalkan mereka sehingga matahari tenggelam. Tadi Pak dah suruh pergi ladang, dia tak pergi. Aku tak pergi ke ladang. Kemudian bila masuk, aku tanya mereka, daripada manakah agama ni berasal, tuan-tuan? Mereka menjawab, dari Syam. Aku duduk, aku perhati bagaimana mereka buat ibadah, sehingga akhirnya aku tak pergi ke ladang. Bila malam, baru aku pulang ke rumah. Bila aku jumpa dengan ayah aku, sebenarnya ayah aku dah hantar orang pergi cari aku, anak kesayangan ni, tak balik-balik. Macam kita orang dulu kecil-kecil kan, nak balik macam mana, tarikkan cukup kuat. Saya kecil-kecil dulu kan, mau parit ikan kan, Ustaz lagi masuk dalam hutan, burung pula. Dan saya dulu kecil-kecil, bola tengok orang boleh main bola. Pagi main bola sampai tak rasa letih. Tu kata budak-budak ni. Lepas tu kita jangan lupa terkejut pula, puan tak letih. Kita budak duduk kat lima kan. Dalam masjid pun Tok Imam budak-budak berjam. Tok Imam pun lupa dia menjadi budak dulu, dia tak jam lah. Ya, kita kena banyak lah budak-budak kan, tapi jangan ada lebih kan. Sebab yang dikatakan budak-budak pasti dia takkan duduk diam, terutama budak lelaki semua. Lepas tu kajian orang putih ni, orang Malaysia, sistem pendidikan di Malaysia ni dia menguntungkan orang perempuan. Minta maaf, sistem pendidikan di Malaysia ni dia menguntungkan orang perempuan. Pasal apa? Pasal kita duduk atas meja, duduk atas kerusi, ada meja, duduk itu yang belajar kita ni. Ini sesuai hanya untuk budak perempuan. Budak lelaki dia nak explore. Ni dia dapat kerusi ni dia boleh jadi 1000 macam benda. Daripada kerusi ni dia buat steering writer. Daripada kerusi ni dia bayang jadi lori buah lah. Daripada kerusi ni jadi traktor kan. Dia nak explore. Orang tak, daripada kecil dia duduk diam di setempat. Sebab tu orang buat maskor dalam sekolah rendah ni, duduk orang maskor. Kita mana support lah juga sih. Tentang apa yang saya belakan menjadi rahmati Allah. Bila ayahku, aku balik, aku jumpa ayahku. Ayahku tanya, mana tadi? Maka Salman Al-Farisi yang betul berduit ni, nampak ayah, wahai ayah, tadi saya melintasi sebuah gereja dan dalamnya terdapat orang sedang bersembahyang, dan saya amat tertarik dengan amalan mereka. Dan saya duduk bersama mereka sampai matahari terbenam. Bila ayah dia dengar itu, ayah dia terkenal seorang yang sangat taat, seorang yang kuat dalam agama Majusi ni. Wahai anakku, agama kita lebih baik daripada agama mereka. Mulai dari itu, dia dikurung oleh ayah dia. Ayah dia takut, dia terpengaruh. Bila ayah dia kata, dah, agama mereka lebih baik. Ni kadang-kadang tuan berlaku penjagaan ni. Terutama anak-anak remaja
ajar ni, dia pergi universiti mana, dia pergi belajar Islam dan sebagainya. Dia tahu yang ayah ni duk faham Islam ni, takat semayang, takat tahlil apa semua. Yang anak balik main cerita ada ayah, berlaku pertemuan. Sehingga akhirnya tuan-tuan, akhirnya kurung dia. Kali ini ayah dia rantai kedua kaki dia. Salman Al-Farisi ni tak tahan nak terkali dengan agama Kristian ni. Akhirnya kata Salman, aku berpeluang mengutus surat kepada orang Kristian yang di dalam gereja tu. Dia kirim surat kepada seorang tu, dia hantar kepada orang Kristian di sana. Dia beritahu kalau ada rombongan, ada kafilah yang ingin pergi ke Syam, beritahu kat aku nak ikut. Tidak lama kemudian ada rombongan kafilah yang ingin bertolak ke Syam. Mereka maklumkan kepada aku. Lalu aku berusaha merungkaikan ikatan aku sehingga berjaya dan senyap-senyap aku keluar daripada rumah dan aku ikut rombongan ke Syam. Bila sampai sahaja di Syam, aku bertanya orang di sana, siapakah orang yang paling baik di kalangan penganut agama Kristian ini? Maka mereka pun menjawab, ketua padri daerah kami, dialah yang paling baik yang menguruskan gereja. Lalu aku pun pergi ke gereja dan aku pergi jumpa dengan dia dan aku beritahu, aku ingin menganut agama Kristian ini dan aku ingin bersama dan berkhidmat dengan dia. Lalu dia menjawab, okey, fine, silakan masuk. Lalu aku pun masuk dan aku tinggal bersamanya. Aku menjadi khadam. Bila aku hidup dengan dia, baru aku tahu bahawa padri ini merupakan seorang yang sangat jahat. Ni padri yang orang kata baik ni, seorang yang sangat jahat. Dia selalu ceramah suruh orang sedekah. Dia selalu ajak orang untuk menggalakkan orang untuk bagi sumbangan dan sebagainya, cerita dan pahala dan sebagainya. Tetapi bila orang bagi sedekah, orang bagi sumbangan, semua harta dan sedekah ni dia simpan untuk diri dia. Dia dulu padri. Ini bukan padri dia kan. Kadang-kadang kita dengar penyelengan kan, duit zakat orang dia sendiri kan. Saya takut kan. Sebab saya ada kena seorang kawan aku, kesian dia zakat dia guna. Dia tak cerita hari ni sebenarnya saya risau juga kan. Dengan budaya hari ni main ceramah, betul tak pun nak putih nak buat mahtafiz kan? Bukan seorang, ramai. Kalau buat betul itu tak apa kan? Pihak jaga-jaga. Kemudian declare kalau nak ni untuk bantuan anak yatim dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita dengar semua buruk je kan? Kena jaga-jaga sebuah RM ni, dia tak peduli hal sebab besar. Abu kopiah dan kepala Nama Ustaz Azabah, dia sangat mudah masuk. Padri ni orang bagi sedekah, dia simpan dan dia guna sampai 7 tempayan. Kita disebut 7 tempayan. Aku, kata Salman Al-Farisi, aku jadi marah. Tak berapa lama padri itu meninggal dunia, maka orang penganut-penganut Kristian berkumpul untuk mengkebumikannya. Bila mayat dah siap dah, Salman Al-Farisi kata ke orang-orang yang berkumpul mayat ni, yang mereka ni orang alim mereka ni, pakat nak bagi penghormatan terakhir dan sebagainya. Maka Salman Al-Farisi berbagi tahu dekat orang-orang Kristian, padri kamu ni jahat. Dia perintah dan galakkan kamu bersedekah, namun bila kamu serahkan harta kat dia, dia simpan untuk diri dia. Dia tak bagi pun kat orang miskin. Maka orang yang bandis dia tanya, macam mana tahu? Salman Al-Farisi kata, mah jom aku tunjuk simpanan mah dia. Maka dia bertunjuk, mereka pun terkejut. Lalu mereka pun keluar mayat tu, mereka salib dan mereka rejam mayat padri mereka sendiri. Selang beberapa ketika seorang padri baru dilantik bagi menggantikan padri yang lama ni, yang telah meninggal. Dan aku tinggal pula dengan padri yang baru ni, dan dia ni benar orang yang baik. Bila dekat padri yang baru dilantik dekat nak meninggal dunia, maka Salman Al-Farisi tanya, minta maaf panjang sikit cerita Salman Al-Farisi ni. Nak cerita bagaimana susahnya Salman Al-Farisi nak dapat Islam ni. Sehingga sahabat-sahabat bila dengar kisah dia, masing-masing sangat kagum kepada Salman Al-Farisi. Waktu dia antara sahabat yang hebat dia ada kisah bagaimana dia dengan Abu Darda.
nanti di hujung kita bercerita. Tapi kita cerita tengok masa kat hujung lagi nak menoreh pedang dan sebagainya. Cuma sikit je saya balik lagi apa itu. Kemudian lepas ni pun nak meninggal Salman Al-Farisi yang masih cari-cari, ditanya di manakah, dekat siapa pula yang boleh aku tinggal untuk menganak, untuk belajar ilmu, untuk belajar agama ini. Kau jawab Badri ni, wahai anakku, aku tidak kenal siapa-siapa lagi yang berpegang seperti mana aku, melainkan seorang lelaki yang berada di Mausil. Bila tidak menyeleweng dan mengubah kebenaran, maka pergilah tinggal bersama dengan dia. Pergi pula Salman Al-Farisi ke satu tempat yang bernama Mausil. Berjumpa orang tu, duduk dengan orang tu. Dia berjumpa semua orang tua, anak meninggal. Orang tua anak meninggal. Kalau ustaz orang main ceramah itu, saya buat ceramah dengan bakar-bakar jenazah. Kita semua bakar-bakar jenazah. Jangan kami lah kat kulimetri kan. Pasal bakar ramai, mau anak kecil kan. Jadi kulimetri ni acara sampingan kita je lah, acara sambut orang anak kecil kan. Berapa kali dulu saya bawa kita antik kan, nak tarik orang anak kecil kan. Wahai anakku, bila orang yang duduk tu pun nak meninggal juga, ulama yang duduk tu, ulama Kristian yang duduk tu nak meninggal, maka Salman tanya lagi, ini siapa lagi boleh aku belajar? Maka ulama Badri Kristian kata, wahai anakku, demi Allah, tidak aku ketahui lelaki seperti kami, melainkan ada seorang lelaki di Nashibin. Maka disebut nama sekian, maka Salman tak tunggu lama. Lepas lelaki itu meninggal, dia betul bergerak ke Nashibin. Duduk pula dengan Badri ni. Badri pun dia nak meninggal kot. Salman tanya lagi, dengan siapa lagi boleh aku ikut? Lelaki ni kata, di Amriyah. Ikutlah dia. Dia pergi pula. Lepas waktu tinggal pergi pula di Amriyah pula. Dekat nak meninggal pula, dia tanya lagi, Salman tanya, dengan siapa pula aku boleh duduk lepas ni? Wahai anakku, yang last ni, dia kata, demi Allah, aku tak tahu dah siapa lagi yang berpegang dengan agama yang asal di atas muka bumi. Namun, kata lelaki ni, Badri yang last ni, namun dah hampir 3 masa seorang Nabi akan muncul di tanah Arab. Ini perbedaan di tanah Arab yang diutuskan dengannya agama Ibrahim. Kemudian dia akan berhijrah daripada tanah ayah dia ke negeri yang mempunyai banyak pohon kurma. Tuan, orang Kristian tahu, orang Yahudi tahu Nabi Ibrahim. Dah tercatat dalam kitab mereka. Dan ini pun ada dalam Taurat, tuan. Bahkan Al-Quran yang sebut mereka kenai Nabi ni lebih daripada mereka kenai anak mereka sendiri, sebab detail sudah dicerita. Tetapi kerana sombongnya mereka tak diterima. Tapi ada juga daripada yang memang nak beriman, mereka memang bertunggu. Jadi pada ini bagi tahu akan ada lagi Nabi akhir zaman, yang mana dia akan berhijrah daripada negeri dia ke negeri yang banyak pohon. Ia terletak antara 2 tanah berbatu kehitaman. Yang Madinah ni yang terletak antara 2 batu. Dia memiliki beberapa tanda. Dan Badri ni bagi tahu kat Salman Al-Farisi ada 3 tanda Nabi akhir zaman yang dicek. Yang pertama, beliau makan makanan yang berupa hadiah. Maksudnya orang bagi hadiah dia terima. Dan dia tidak akan makan sedekah. Sedekah Nabi tak haram untuk Nabi. 2 orang tanda. Hadiah dia terima, sedekah tak terima. Dan yang ketiga dia, antara 2 bau dia terdapat cop kenabian. Belakang Nabi ini tuan, ada tanda kenabian, ada tanda. Kemudian Badri ini pun meninggal dunia. Dan aku pun tinggal di Amriyah ni sehingga ketika sehinggalah ada satu kafilah Arab daripada kabilah Ka'b lalu melalui Amriyah ni. Dan aku berkata kepada mereka, Badri ni tadi tuan yang duduk yang last ni,
Dia dulu di waktu yang sama Padri juga bagi kepada Salman Al-Farisi beberapa ekor ternakan. Baik Padri ini. Bila ada kafilah Arab lalu kau Amriah ni, maka aku pergi jumpa mereka. Aku minta kepada mereka, boleh tak abang bawa aku bersama ke tanah Arab? Salman Al-Farisi nak cari ni, tuan-tuan. Susahnya sahabat nak dapat dulu, tuan-tuan. Kita hari ini dapat tak hargai, ya, kita dapat hari ini Quran, ya Allah, ya. Sangat malang, sangat banyaknya masa kita buang tanpa kita membaca Al-Quran, tanpa kita zikir la ilaha illallah. Berapa banyak la ilaha illallah yang dah kita buang dalam hidup kita, tuan-tuan, yang kita sia-siakan. Pasal apa? Tengok bola, kan? Pasal apa? Sembang. Duduk kedai kopi, sembang macam-macam. Ribu ni isu daripada isu politik, isu negara sampai isu dunia. Macam mana kita tu yang Quran tak baca apa? Boleh tak apa bawa aku ke tanah Arab dan sebagai gandaran apa, ambil lembu dan kambing pun ambil. Mereka kata okey, kami akan bawa. Lalu Salman Al-Farisi pun bagi semua, dia pun ikut rombongan. Bila rombongan ni sampai di satu tempat yang dinamakan Wadi Al-Qura, sebuah lembah terletak antara Madinah dan Syam, lebih dekat dengan Madinah. Tiba-tiba Salman Al-Farisi dikhianati. Dia dikhianati macam mana? Dia dijual kepada seorang lelaki Yahudi. Kafilah bawa ni on the way, dia jual, kambing pun dapat dah, jual ke seorang Yahudi. Maka akhirnya Salman Al-Farisi menjadi khadam kepada seorang Yahudi. Yahudi ni satu hari, sepupu tuan aku, kata Salman Al-Farisi, daripada Bani Quraidah mai ziarah. Dia beli dan bawa aku pula ke Yathrib. Ini punca. Ke mana? Bila Salman Al-Farisi menjadi hamba kepada seorang Yahudi, tiba-tiba sepupu dia mai ziarah, sepupu Yahudi ni mai ziarah. Sepupu Yahudi yang beli aku ni pula membeli aku, dan aku dibawa ke Yathrib. Bila sahaja, kata Salman Al-Farisi, aku sampai di Yathrib, aku tengok banyak pohon kurma. Aku tengok dia banyak pohon kurma, aku teringat apa yang disebut oleh tuan aku. Aku teringat apa yang disebut oleh Padri yang last, yang berada di Amuriah. Aku kenal kota tersebut oleh ciri-ciri yang dia sebut. Maka aku tinggal bersamanya di Yathrib. Boleh tak kita nak kita sebut Madinah ni Yathrib? Tak boleh. Apa makna Yathrib ni tak elok. Pada ketika itu Nabi SAW baru hijrah. Nabi sedang menyeru kaumnya. Masa belum Nabi hijrah lagi. Pada masa itu Nabi masih di Negeri Mekah. Namun aku tak pernah dengar lagi kisah, aku tak pernah diberitakan tentang Nabi yang sedang berdakwah di Mekah. Tuan rupanya saya muliakan, maka aku duduk di Yathrib. Setelah berlalu masanya, Rasulullah SAW pun berhijrah ke Yathrib. Ketika peristiwa bersejarah tersebut berlaku, masa Nabi sampai di Madinah ni, tuan-tuan, saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma tuan aku. Dia jadi apa? Dia bekerja banyak pohon kurma dan sebagainya. Manakala tuan aku ada di bawah. Tengah aku duduk atas pokok kurma, kata Salman Al-Farisi. Ketika itu tuan aku, sepupu tuan aku main baku, dan dia beritahu semoga Allah memerangi Bani Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba, sedang menyambut ketibaan seorang lelaki dari Mekah yang mengaku sebagai Nabi. Mai sepupu pada tuan dia, mai habak. Mangku ayam tu, orang Aus dan Khazraj ni, dia pun ada kumpul di Quba nak tunggu kedatangan seorang lelaki yang mengaku seorang Nabi. Salman Al-Farisi duduk dekat mana tuan-tuan? Duduk atas pokok kurma. Bila Salman Al-Farisi dengar saja kata-kata tu, tiba-tiba adzan yang menggigil. Dia teringat kata-kata Padri yang last. Menggigil ni macam orang demam. Dan hampir-hampir, kata Salman Al-Farisi, aku terjatuh pada pokok kurma dan hampir-hampir aku menimpa tuan aku. Saya pegang pokok kurma. Maka aku bersegera turun daripada pokok kurma dan aku tanya kepada lelaki adik-beradik yang main tadi tu, apa yang kamu sebut tadi? Boleh kamu ulang?
Tuan dia dengar dia kata hantu tu menyebut. Hantu tu. Setakat tu ya kita mati cukup. Tak tahan. InsyaAllah kita sambung. Tu lah cerita ni. Ada lagi sebelum nak pergi tak terang lagi lah. Lepas tu kita terbang Babin. Saya rasa Disember terbang Babin. Baru jumpa Bani Quraidah. Pasal detail satu tak ada kisah dah yang kita akan detail kan. Tak apa kan? Tak apa kan? Apa lah. Kadang-kadang kalau tak terang dia tak apa nak bawa ni kan. Kita kadang-kadang banyak benda yang kita ambil secara surface ya. Sebab cerita sahabat ni sangat interesting. Walaupun cerita yang banyak dan cerita bagaimana Salman Al-Farisi itu dah susahnya dia nak baik Islam. Tapi berapa orang pun beza dengan kita bila tu lahir dan nak keluarga Islam. Kita dapat dah tiket ke syurga tuan-tuan. Cuma kita simpan dah tiket tu elok-elok. Ataupun dah kita bonyong, ataupun dah kita buat apabila tiket kita tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ia bukan sekadar di lidah, tetapi kena diisi dengan perbuatan. Itu tiket ke syurga. Abu Talib tak dapat tiket itu tuan-tuan. Walaupun dia pernah melihat Rasulullah, walaupun Abu Talib ada pertalian persaudaraan dengan Rasulullah, walaupun Abu Talib masa kecil dia sayang kat Nabi, masa Nabi kecil dia peluk, bukan sampai pegang masa kecil dia, sampai umur dia 80 ketika mana Nabi di pulau oleh Quraisy, Abu Talib sanggup duduk bersama dengan Nabi 2 tahun kerana dia berperistiwa melawan Nabi ni lah tuan-tuan. Abu Talib jatuh sakit dan meninggal. Dan Nabi pula sangat sayang kat parti dia ni, sangat sayang. Tapi Abu Talib tak dapat tiket. Salman Al-Farisi pun berusaha habis-habisan nak dapat tiket tu. Akhirnya dapat. Dan dia menghargai semua. Kita lahir-lahir dapat dah, tetapi kita tak appreciate benda ni. Kawan-kawan kita bukan Islam tuan-tuan, bila mereka dapat hidayah, Allah Akbar, mereka beritahu untungnya apa, cantiknya Islam. Yang tak cantiknya siapa tuan-tuan? Orang Islam ni. Islam cantik. Jadi saya rasa InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Bulan depan sejak lebaran tulis. Sekali dia tak tulis memang bulan depan, tanya-tanya kalau orang Ustaz ni ada lupa makan nyok-nyok. InsyaAllah tuan, jadi saya 7.10 lah. Nampak tak pada kisah lah. Nampak kok tak lah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah tuan, sama-sama kita tingkatkan amal kita, tingkatkan kekuatan kita untuk menjadi Muslim dalam keadaan hari ini tuan-tuan. Macam-macam, macam-macam. Buat program cium anjing lah, peluk anjing lah, pegang anjing lah. Saya nak buat kempen nanti, saya nak masuk dalam ni. Kita buat kempen pegang Quran lah. Lihat kan? Pegang, peluk Quran. Tak tahu dia tahu peluk kan? Kan ada satu kisah ni, Allah alam sahih tak? Saya kadang-kadang pernah miracle ni, belum nak ajak ni orang suka forward dalam WhatsApp. Kadang sebenarnya bahaya kan? Kadang-kadang bahaya benda macam ni kan? Kadang-kadang ni masalah masyarakat dia tidak didasarkan yang oleh ilmu kan? Dia nak sambung Muharram. Allah hadis, siapa-siapa yang mengingatkan saudaranya tentang bulan Muharram, maka ia akan dibebaskan, terselamat dia daripada api neraka. Ya, sahih kan? Betul ke ada hadis? Kadang-kadang kita niat baik, dia ada niat baik pun. Nabi beritahu apa? Siapa-siapa yang mendustai percakapan aku, ambil tempat dia dalam neraka. Itu hadis sahih. Maksud dia bukan senang-senang kita nak sebut apa kita ni Nabi, kita kaitkan dengan Nabi. Cukup bahaya. Tambah-tambah dalam masyarakat kita ni kadang-kadang ada gelahir dengan teknologi, tekan kan, satu jari pum, satu dunia boleh tahu kan. Kerana satu jari tu, tengok cakap dulu dalam jalan, satu jari, hina sultan dan sebagainya. Jadi ingat apa? Jadi tuan-tuan, hati-hati. Hati-hati benda ni, apa-apa kita nak buat berdasarkan ilmu dan pastikan sebelum mungkin kalau hadis yang kita nak amal tu hadis yang sahih.
Oh, dia doa boleh amal, dia tak ada masalah beramal lah, tapi dia tidak boleh dijadikan hujah. Tapi saya dah sebut hadis sahih pun banyak yang kita tak buat lagi. Tidak tuan. Hadis yang ceritakan tentang bangun malam banyak kita buat tak bangun malam, tak buat pun. Duk cari hadis-hadis. Bukan kadang-kadang masalahnya kadang-kadang maudhu' kita takut tu hadis maudhu'. Dan tentu hadis maudhu', apa maksud hadis maudhu'? Hadis palsu, bukan hadis. Tapi orang katakan sebagai hadis. Allah Akbar. Kan dulu popular kan, siapa tarawih, malam pertama tarawih dapat sekian-sekian, malam kedua dapat sekian-sekian. Tengok hadis maudhu', hadis palsu. Kita terlekat dalam surah. Tak payah. Lepas ni kita kalau ahli syurga. Duduk tengok ganjaran dia baik-baik. Di antara ciri-ciri hadis maudhu' ni kan tuan, ganjaran dia gila-gila. Tu kena jaga-jaga. Hati-hati. Hati-hati. Yang kadang-kadang gairah tak baik. Sebab ibadah dia tak boleh ikut nafsu. Dia kena ada ilmu. Dia tak boleh ikut nafsu. Ikut nafsu lesu. Jadi tuan, saya rasa itu saja yang saya kongsi dengan tuan. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak, terkasar bahasa dan sebagainya, termelawak dan sebagainya. Kalau tak melawak ni dia agak lenong tu lagi. Jadi kadang-kadang kena juga tuan. Minta maaf. Tambah-tambah cerita ni kadang tak cerita dia tak jadi, dia tak nampak dengan kaitan. Kena cerita, bila cerita tu dia susah sikit kan. Bukan senang nak cerita ni kan. Kan betul tak duduk ni kan. 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 Bagi ustaz ni kan. Ada melawak kan. Okey, jadi mudah-mudahan insya-Allah kita tingkatkan ibadah kita tuan-tuan. Sembahyang sunat kita tuan-tuan tambahkan. Sebab dia dibagi sembahyang fardu kita tak lengkap. Jadi Allah nak tanya, ada sembahyang sunat tak? Saya sembahyang sunat duha, jangan lupa tuan-tuan. Terutama yang tengah miss lah tuan-tuan, sunat rawatib. Nabi kata siapa yang buat 12 rakaat sehari, Allah akan bina satu istana dalam syurga. Hadis sahih. Itu hadis sahih. Hadis sahih. 2 rakaat sebelum subuh. Kira 12. 2 rakaat lepas asar. Ada. Itu yang orang main. Yang lepas asar tak ada. Lepas asar. Waktu haram semuanya. 2 rakaat lepas subuh. Itu pun tak ada juga. Jadi jaga-jaga tuan. Jadi kita kena cari ilmu. InsyaAllah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.